bersama Mona dan Syafiq di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah kembali lagi bersama pertemuan kita di setiap hari Khamis ini, Mona. Jadual kita akan sama-sama kita hayati lagi perkongsian ilmu menerusi rancangan Imanuna, bermaksud iman kami, yang akan kita dengarkan tausiah ilmu yang disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormatan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah bikhair. Syukur. Kita kembali lagi, Doktor, bersama-sama untuk kita bincangkan menerusi kita punya tajuk-tajuk kita, perbincangan kita dalam buku Aqidah Ahli Iman. InsyaAllah. Dan pada petang ini insyaAllah Doktor akan bincangkan tentang sifat-sifat Rasul, insyaAllah. Dan sebagai mukadimah, Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Datin Mona, pada saudara Syafiq, pada segenap asatizah alim ulama yang saya muliakan, dan wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang mendengarkan IKIM pada ketika ini. InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kita tentang sifat-sifat Rasul, yang mana sambungan daripada syaratul risalah adalah dhukurah, kamalul aqli, zakat dan lain-lain. Dan kita telah membahas secara panjang tentangnya, iaitu para nabi dan para rasul itu keturunan mereka mestilah bersih. Tidak ada satu pun daripada mereka yang merupakan anak daripada anak zina dan lain-lain. Dan juga nasab mereka mestilah nasab yang mulia. Tidak ada di kalangan ibu atau bapa kepada Nabi itu adalah seorang yang kafir ataupun yang bukan termasuk orang-orang yang masuk ke dalam syurga. Dalam hal ini kita akan meneruskan bacaan kitab Aqidah Ahli Iman Sidi Abdul Qadir Al-Fasil Fihri, yang mana berada pada page ataupun muka surat 22. Diteruskan dengan wal barasi wal juzami wal jununi wal ighma'i at-tawili, yang mana dia kata bermaksud iaitu mereka para rasul dan nabi mesti dibersihkan daripada penyakit kusta, juzam dan penyakit lepra, wal jununi dan gila juga dibersihkan dari penyakit gila, wal irma'i dan juga pengsan at-tawili yang panjang. Dari sini perlu kami jelaskan untuk barasi wal juzami, ada seperti yang kita tahu, Ustaz, macam mana dengan kisah Nabi Ayub yang katanya dia ada juzam, ada seperti leprosy, ada lepra yang ada di kulitnya menyebabkan orang semua lari dan lain-lain. Kita jawab pertama bahawa salah satu syarat menjadi seorang Nabi atau Rasul, dia kenalah tidak ada perkara yang menyebabkan orang lari daripadanya. Maka yang jawapan yang betul, apa yang termaktub di dalam kitab-kitab tafsir mengatakan Nabi Ayub kononnya ada juzam, ada baras yang sehingga membuat manusia lari daripada dia, daripada juzam tersebut, itu adalah berita-berita yang batil, yang tidak terbukti. Tidak ada dalil yang sahih yang menceritakan perkara tersebut. Bahkan ia datang daripada Israiliyat, yang mana kemungkinan dan banyak sekali kemungkinan tafsiran tersebut belum dibersihkan antara yang batil dengan yang hak. Misalnya, dalam hal ini ingin saya nukilkan dari kata-kata salah seorang ulama dan mufti di Tunis yang terdahulu, iaitu juga merupakan syekh daripada Jami' Az-Zaitunah, iaitu Universiti Zaitunah, salah satu universiti yang juga tua di dunia ini. Di Tunis, beliau mengatakan iaitu apa-apa yang cerita terjadi daripada penyakit yang berlaku pada Nabi Ayub alaihissalam itu sebenarnya bukan juzam, tapi adalah suatu penyakit yang berada antara kulit dan tulang.
yang hanya Nabi Ayub merasakan kesakitan tersebut. Jadi bukan juzam, bukan berupa lepra yang menyebabkan orang lari daripada dia. Ya, itu kan kita tahu dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam, di mana beliau dicuba atau diuji oleh Allah SWT, yang mana beliau dari seorang yang kaya, memiliki isteri, memiliki anak-anak yang banyak, memiliki ternakan iaitu dari mula kambing dan lain-lain yang banyak, akhirnya dihilangkan sedikit-sedikit, diuji oleh Allah, dari mula hilangnya kambing, jadi akhirnya jadi miskin, lepas tu anaknya mati semuanya, dan akhirnya dia sendiri sakit yang syadid, sakit yang sangat, yang menurut Israiliyat sakit dia adalah dengan adanya leprosy, iaitu penyakit lepra yang menyebabkan orang lari. Yang betul penyakit tersebut adalah antara kulit dengan tulang, yang menyebabkan dia yang merasa sakit, tidak menyebabkan tanfir. Tanfir itu menjauh, orang menjauh daripadanya. Nah, ini yang termaktub di dalam kitab tersebut, dan ini juga adalah perkara yang telah disebut oleh ulama-ulama seperti Imam As-Sanusi rahimahullah sendiri menceritakan, wa ma ishtahara fi qissatihi minal hikayati batilun la aslalahu. Apapun yang telah kita tahu seperti dalam kisah-kisah hikayat-hikayat ni, sebenarnya semuanya adalah batil, yang tidak ada asal darinya. Oleh itu kita berkeyakinan bahawa para nabi ini, mereka tidak ada penyakit yang menyebabkan orang itu lari. Termasuk dari ini adalah seperti yang kita akan sebut nanti, buta dan lain-lain. Okey, lalu penjelasan tentang ighma at-tawil. Dari perkataan ighma at-tawil yang bermaksud pengsan yang lama, ini menunjukkan bahawa ashabul kahfi, ashabul kahfi yang tidur lama misalnya, ini bukan termasuk nabi. Mereka itu adalah termasuk para wali, kita panggil orang yang soleh. Jadi dari situ sudah jelas, kerana tak mungkinlah para nabi itu pingsan yang lama sehingga kan tugas dia untuk menyampaikan wahyu itu tidak terjadi. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam macam mana? Dia dinaikkan ke atas langit. Dia bukan ighma at-tawil, dan waktu dia untuk menyampaikan syariat sudah selesai. Sejak Nabi Muhammad SAW pun telah diturunkan, maka dia nanti ketika akhir zaman turun untuk membunuh Dajjal, laknatullah, maka Nabi Isa alaihissalam sebenarnya tidak akan membawa syariat yang baru yang bernama syariat Isa, tidak. Dia akan meneruskan syariat Nabi Muhammad SAW. Lalu diteruskan, wa mimma yukhillu bil muru'ati, dan termasuk dari perkara iaitu apa yang menjatuhkan maruah adalah kal hirafi ad-daniyati kal hijamati, iaitu pekerjaan-pekerjaan yang dianggap keji seperti membekam. Maksud di sini bukan saya nak kata siapa yang tukang bekam ni semua orang keji-keji, na'udzubillah min zalik, bukan itu maksud saya. Tapi seorang nabi dan rasul, mereka tidak boleh bekerja pekerjaan yang dianggap rendah statusnya. Kerana apa? Kerana akan menjadikan orang tidak mendekati mereka. Iaitu seperti apa? Seperti hijamah. Kenapa hijamah ni dianggap suatu perkara yang daniyah atau yang dianggap pekerjaan yang keji? Kerana hijamah ini akan mulazamatud dam, sentiasa berpegang atau memegang atau bekerja dengan berkaitan dengan darah, dengan perkara yang najis, menyebabkan orang akan rasa jijik, orang akan rasa geli, tak sukalah. Ini yang termasuk tanfir, iaitu menyebabkan orang lari daripadanya. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali juga dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sepatutnya orang-orang yang memiliki ilmu seperti ulama, alim-alim, yang ustaz-ustaz, tidak sepatutnya kerja pekerjaan seperti hijamah. Walaupun hijamah iaitu berbekam, walaupun kita tahu bahawa berbekam itu bukan ke Rasulullah SAW berbekam. Ya, Rasul berbekam. Ustaz nak pergi bekam tak apa. Tapi sebagai seorang ilmuwan, seorang ustaz, dia sepatutnya bukan bekerja menjadi tukang bekam. Ini boleh rujuk dalam kitab Adabul Kasbi wal Ma'ash oleh Imam Al-Ghazali di dalam bahagian kitab Ihya Ulumuddin, untuk menjelaskan tentang apakah pekerjaan yang sepatut kita lazimi. Dan beliau juga menegaskan bahawa kita tetap perlu ahli bekam. Kerana apa? Ahli bekam itu, kalau ada seseorang sakit yang memerlukan bekam, maka kita perlu kepada tukang bekam misalnya. So jangan salah faham dengan maksud statement saya lah. Itu adalah termasuk salah satu anjuran bagi orang-orang yang berkiat dengan ilmu. Lalu au yukhillu,
Maksud au yukhillu bi hikmatil bi'asati, dan mereka juga mesti dibersihkan dari perkara yang merosakkan hikmah pengutusan Rasul seperti buta. Kal ama, seperti buta, ala sahih menurut pendapat yang sahih, was-samami dan pekak, wal bakami dan bisu. Kerana apa? Sebagai seorang Rasul, dia akan mendapatkan wahyu dan menyampaikan. Kalau dia buta, macam mana dia nak sampaikan? Ini yang disebutkan oleh ulama, mereka para nabi kenalah dibersihkan daripada perkara-perkara yang seperti ini. Lalu ada orang tanya, Ustaz, macam mana dengan Nabi Yaqub yang katanya dia itu buta? Jawapan dia tidak buta sama sekali. Hanya sahaja dihalang sebahagian daripada maklumat. Dia ada hijab yang akan tawassul, iaitu sampai antara apa yang dia lihat dengan sampai kepada otak. Ini yang disebut oleh ulama tentang Nabi Yaqub alaihi salam. InsyaAllah kita terus setelah ini, insyaAllah. Baik, insyaAllah kita akan rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bincang lagi dengan tajuk sifat-sifat Rasul. Kalau ada pertanyaan, boleh saja hantarkan soalan-soalan anda kepada kami. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112904004 dan boleh tinggalkan soalan anda di FB Go Live pada waktu ini. Terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah masih bersama pada waktu ini bersama rancangan Imanuna yang bersama yang bahagia Dr. Aiman Al-Akiti, Filo Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya, kita bincang dengan tajuk sifat-sifat Rasul dengan apa yang doktor terangkan tadi. InsyaAllah jom sama-sama kita nak hayati lagi sambungannya. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah selesai perkara-perkara syarat daripada risalah atau syarat diutusnya para nabi dan rasul yang telah saya sebutkan tadi. Maka kita akan masuk selanjutnya, iaitu tentang sifat-sifat wajib bagi para rasul. Apa yang dikatakan oleh Sidi Abdul Qadir Fasifiri di sini sekarang adalah wal wajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam as-sidqu wal amanatu wat tablighu wan nasihah. Iaitu bermaksud wajib bagi hak para Rasul alaihi mussalatu wassalam, iaitu semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada mereka. Itu adalah yang pertama, sifat sidiq atau as-sidqu yang bermakna jujur, yang lalu adalah amanah dan tabligh dan memberi nasihat. Apakah definisi as-sidqu? Definisi sidqu disebutkan oleh ulama adalah mutabaqatul khabari lil waqi', iaitu apa? Adanya khabar itu sesuai dengan kenyataannya. Itu adalah sidik. Maksud dia apa yang terjadi, apa yang dia katakan itu sesuai dengan kejadian atau apa yang terjadi. Maksudnya apa? Lawan daripada sifat sidik adalah kadhib atau kizib. Dalam hal ini para nabi dan rasul mereka tidak akan kizib ataupun menipu sama sekali. Mereka adalah orang yang jujur. Kerana apa? Dalil dia, kalaulah mereka itu tidak jujur atau dalam erti boleh terjadi mereka itu tipu, nescaya ada bahagian daripada apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka itu adalah tipu jua. Kalau ada yang jeopardize, yang akan tergugat dengan penipuan tersebut, nescaya boleh diragukan apa yang dibawa oleh mereka. Dan perkara ini mustahil kerana akan menghilangkan salah satu ciri-ciri terpenting daripada wahyu, yang mana wahyu itu mesti benar, tidak mungkin terjadi tipu. Itu adalah dalil sifat sidik. Jadi para nabi dan rasul mereka itu tidak akan tipu sama sekali. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 22, wa sadaqallahu wa rasuluh, iaitu apa? Allah dan Rasul itu telah benar. Maksud benarlah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Wa sadaqa al-mursalun. Begitu juga siapa-siapa orang yang diutus itu adalah benar. Mereka sentiasa berbicara benar. Dalam hal ini kita boleh lihat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelum dia menjadi seorang nabi, sebelum dia mendapatkan wahyu, kisah yang terkenal ketika beliau pergi ke Damaskus atau pergi ke utara, iaitu menjual atau menjadi orang yang membawa barang-barang dagangan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra ke daerah utara luar daripada Mekah.
ketika bersafar tersebut, kerana kejujurannya lah menyebabkan Sayyidatuna Khadijah, seorang perempuan yang kaya raya, janda yang kaya raya, akhirnya sangat terpikat dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW dan menikahinya. Kan kisah tersebut, Khadijah umur 40, Nabi Muhammad SAW umur 25. Dan lebih menarik lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dan ketika diperintahkan untuk sampaikan wahyu kepada umat Quraisy yang ada di Mekah waktu itu. Maka apakah kata-kata yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW? Kalaulah ada musuh, kalian wahai lebih kurang lah, wahai orang-orang Mekah, kalian semua tahu siapa aku? Apakah aku ni pernah menipu? Kalau aku kata dekat luar ni, belakang gunung ni, contoh dia dekat luar ni, ada musuh yang datang serang Mekah, kalian semua percaya ke dengan aku? Semua jawab, engkau Muhammad. Anta amin. Ya ni, engkau ni orang yang terpercaya. Takkanlah tipu. Maksud dia orang pun dah takut. Ya ke ada musuh ke ni? Semua dah nak lari dah. Contoh dia, kerana Nabi Muhammad SAW tidak pernah menipu. Tak pernah keluar dari lisannya sedikit pun daripada penipuan, ketidakjujuran. Dari itu menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur, dan semua para nabi mereka itu adalah yang sidik juga, iaitu benar, tidak pernah melakukan penipuan sama sekali. Lalu kita lanjutkan atau kita teruskan pada sifat wajib yang kedua bagi para rasul dan nabi, iaitu sifat amanah. Apakah sifat amanah? Iaitu hifzu jami'il jawarihi adh-dhahirati wal batinati minat talabbusi bimanhiyin anhu nahya tahrimin aw karahatin walau khafifatan. Iaitu apa? Sifat amanah adalah suatu sifat menjaga seluruh anggota tubuh yang zahir dan batin daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah lah. Sama ada larangan itu larangan keharaman, larangan makruh, ataupun makruh yang ringan, khafifah. Misalnya dipanggil dengan khilaful aula. Khilaful aula. Iaitu apa? Iaitu mereka tidak akan buat apa pun perkara yang dilarang. Maksud dia apa? Contoh dia, zina haram. Dia tidak akan berbuat. Kerana kalau dia berbuat, itu namanya tidak amanah. Dia berarti berkhianat. Berkhianat dengan iaitu pangkat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, iaitu seorang Nabi. Dan mereka sekali-kali tidak akan dibuat perkara tersebut. Mereka juga tidak buat perkara yang makruh, seperti minum berdiri, misalnya, ataupun khilaful aula. Kerana apa? Kerana ini menunjukkan seolah-olah kalau mereka buat perkara tersebut, maka perkara tersebut juga menjadi tuntutan. Bukankah Allah SWT telah mengatakan bahawa mereka itu adalah uswatun hasanah? Terutamanya Nabi Muhammad SAW itu adalah uswatun hasanah. Seorang membawa tauladan yang baik, yang wajib untuk kita ikuti. Ini adalah alasan dia. Lalu kalau ada yang tanya, Ustaz, macam mana saya ada baca dalam hadis Rasulullah SAW pernah minum berdiri? Bukankah berdiri itu makruh? Contoh dia. Tapi kenapa dia buat? Jawapan dia buat itu adalah untuk tasyrik ketika itu. Allah jadikan dia untuk berbuat perkara tersebut, bukan untuk mengatakan dia buat perkara yang makruh, tapi untuk menjadikan syariat, memberi tahu kepada umat bahawa minum berdiri ini tidak sampai kepada derajat haram yang boleh dianggap dosa, tapi hanya makruh, misalan dia. Ini. Jadi bukan kerana kesengajaan dalam erti dia memang berlakukan, iaitu tidak beramanah atau melakukan khianat di dalam tugasnya sebagai seorang nabi atau rasul. Apakah dalil, Ustaz? Dalil yang mengatakan bahawa para nabi ini wajib memiliki sifat amanah. Dalilnya, kalau ada dari perkara yang dia buat itu adalah perkara yang haram, nescaya dari haram ini akan menjadi wajib atau menjadi harus. Dan itu adalah mustahil. Nampak tu? Itu alasan dia. Yang kedua, kita tahu Allah SWT telah berfirman, Inni lakum rasulun amin. Iaitu apa? Bagi kamu semua ada rasul yang dipercaya, yang memegang amanah. Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah SWT tidak mencintai atau tidak suka dengan orang-orang yang berkhianat.
Bila Allah berfirman dia tidak suka dengan orang berkhianat, kita tahu para nabi dan rasul itu adalah kekasih Allah. Bagaimana mungkin mereka ini adalah telah melakukan khianat. Lalu kita akan tahu dalil yang lain adalah apa? Telah sabit ijma' ahlul haq, iaitu ulama-ulama di kalangan yang benar mengatakan bahawa sifat amanah bagi para nabi itu adalah wajib. Tidak ada satu nabi pun dan rasul yang melakukan khianat dengan melakukan apa yang diharamkan atau apa yang makruh. Okey, boleh jelas? InsyaAllah kita akan bahas lagi 2 sifat wajib setelah ini, InsyaAllah. Okey, kita akan bincang-bincangkan lagi dan kita pun sebenarnya dah dapatkan soalan. Kejap lagi kita akan bawakan soalan-soalan yang kita dapat ni bersama kita bincang bersama dengan berbagai doktor. Dan untuk anda terus hantarkan soalan-soalan anda menerusi di talian WhatsApp konti kita 0112900404, juga di Facebook Go Live IKIM. Letakkan di ruangan komen soalan anda itu. Ya, terus setia bersama kami. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Mat, aku pening dengan pengiraan dan cara nak bayar zakat simpanan ni. Kau ada akaun bank muamalat? Kenapa pula bank muamalat? Bank muamalat baru je lancarkan isi zakat. Kalau kau dah ada akaun, pergi aktifkan aja. Isi zakat Tapi macam mana kadar potongan? Sama je macam zakat biasa. 2.5% daripada simpanan tahunan kau. Potongannya secara automatik. Kewajipan kau sebagai orang Islam pun tertunai. Dapat rebat cukai pendapatan lagi. Info lanjut di muamalat.com.my atau hubungi 1300 888787. Detalog terma. Tahun ni, kita korban untuk umat Islam di Poland dengan Muslim Camp Malaysia boleh je? Macam mana tu? Kalau Jah nak berkorban di negara umat Islam yang sedang bergolak seperti Syria, Palestin dan Yaman pun boleh. Bukan tu je, korban dan akikah di negara minoriti umat Islam yang memerlukan seperti di India dan Nepal pun ada. Kalau macam tu, jangan lupa daftar nama saya untuk korban tahun ni ya. Korban dan akikah bersama Muslim Camp Malaysia. Layari www.muslimcampmalaysia.com atau FB Muslim Camp Malaysia Society. Hubungi 011 500 535. Anda sedang mencari dewan untuk majlis anda? Jangan risau. Di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kami menyediakan sewaan dewan bagi majlis perkahwinan, majlis korporat dan majlis kerajaan. Tempatnya strategik dan terdapat pelbagai pakej yang kami tawarkan. Jangan tunggu lagi. Anda boleh menghubungi di talian 03 6204 6388 atau 018 353 0746. Info di www.ikimniaga.my atau Instagram Sewaan Dewan IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah kembali bersama rancangan Imanuna. Kita masih lagi bersama perkongsian ilmu oleh yang berbahagia Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM. Kita bincang dengan tajuk sifat-sifat Rasul. Kita nak sambung sikit lagi doktor. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 2 lagi sifat yang perlu saya sebutkan di sini. Yang ketiga adalah tabligh. Apakah itu tabligh? Tabligh itu adalah menyampaikan, tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Itu yang dikatakan Imam Sanusi, iaitu menyampaikan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka untuk disampaikan kepada para umat, kepada para manusia, kepada makhluk. Dalam hal ini para nabi dan rasul, iaitu para rasul, wajib untuk memiliki sifat tabligh. Dan ada pertanyaan, Ustaz, Nabi macam mana? Bukankah Nabi ini mereka mendapat wahyu tapi tidak untuk disampaikan? Sebab itu kata-kata Imam Sanusi, tablighu ma umiru bitablighi lil khalqi. Sifat wajib adalah tabligh, tapi mentablighkan atau menyampaikan wahyu tersebut, iaitu wahyu yang mereka diperintahkan untuk sampaikannya kepada makhluk. Berarti ada wahyu yang tidak untuk disampaikan? Mungkin saja. Iaitu contoh dia Nabi Muhammad SAW, siapa tahu ada wahyu yang memang untuk dia, yang tidak untuk disampaikan. Maka dia tentu tidak akan berkhianat dengan menyampaikan perkara tersebut. Wallahualam. Ini yang disebutkan oleh ulama tentang pembahasan antara perbezaan antara Nabi dan Rasul, yang mana majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah memilih ada perbezaan kedua-duanya. Walaupun ada minoriti yang kata sama sahaja. Dia kata Nabi dan Rasul itu tidak ada perbezaan, yang insya-Allah saya telah jelaskan secara panjang pada pertemuan yang telah lepas. Apakah dalil mereka itu kena menyampaikan wahyu?
Kerana kalau mereka tidak menyampaikan wahyu, nescaya mereka bersifat dengan sifat kitman. Kitman ni sorokkan ilmu atau sorokkan wahyu. Dan menyorokkan wahyu ini sudah jelas dalil dia seperti pembahasan amanah. Takkanlah mereka ini melakukan perkara yang dilarang, iaitu menyorokkan perkara yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk. Nescaya perkara ini adalah mustahil berlaku di kalangan mereka. Lebih-lebih lagi, Allah SWT telah berfirman, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Dan juga seperti dalam ayat Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu menunjukkan bahawa mereka para rasul telah menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu kepada makhluk atau kepada umat untuk untuk mendapatkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang keempat disebut oleh Sidi Abdul Qadir Al-Fasil Fihri adalah nasihah. Ustaz, tak pernah saya tahu pula sifat wajib bagi para rasul itu ada nasihah. Yang saya tahu itu fatonah. Fatonah itu kan cerdik. Ini kenapa ada pula nasihah? Terbalik pula. Ni macam mana? Jawapan dia ada perbincangan di kalangan ulama. Dalam bab ini ulama dulu sebenarnya Imam As-Sanusi rahimahullah belum memasukkan sifat fatonah di dalam sifat wajib para rasul. Tapi dah masukkan maksud fatonah itu dalam sifat tabligh. Itu waktu Imam Sanusi. Maka Imam Sidi Abdul Qadir Fasil Fihri ini datang setelah Imam Sanusi. Dan dia memilih meletakkan fatonah bahagian daripada syurutur risalah. Seperti yang telah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Syarat-syarat diutusnya kena ada fatonah. Berarti dia dah buatlah benda tu. Lepas tu dia tambahkan nasihat di sini. Nasihat itu apa? Nasihat itu kalau menurut yang boleh kita faham di sini oleh syarah, oleh cicit kepada pengarang adalah beramar makruf dan nahi mungkar. Kerana nasihat itu adalah menyampaikan, menasihati orang lain. Berarti apa yang baik dia suruh untuk buat baik, apa yang buruk dilarang, orang tu dilarang untuk berbuat, maka dia sampaikan bahawa jangan buat perkara yang tak baik tersebut. Dan ini adalah sifat wajib bagi para rasul. Kerana kalau dia tak melakukan, tidak ada nasihat, nescaya apa terjadi bila dia lihat mungkar, dia bagi tahu sekali pun dia dah tak nak dah urus. Contoh dia, ini namanya bukan sifat rasul. Rasul dia nasihat, dia sentiasa menasihatkan umatnya, walaupun dicaci, dibenci, nak dibunuh oleh orang Quraisy pun misalnya, mereka tetap menyampaikan risalah. Ini adalah yang telah jelas daripada kitab ini. Lalu Ustaz, siapa yang memasukkan sifat fatonah bahagian dari sifat wajib para rasul? Dalam hal ini boleh rujuk dalam kitab Jawharatul Tauhid. Imam Laqani termasuk termasuk yang awal. Dan beberapa ulama lain yang memasukkan fatonah termasuk sifat wajib bagi para rasul. Okey, insya-Allah kita sambung dengan soalan. Baik, okey. Tadi doktor juga ada terangkan berkaitan dengan pekerjaan berbekam ni doktor. Ada yang bertanya tentang perkara tersebut. Dari Firdaus Hai Daud di Facebook Go Live IKIM FM bertanya, doktor, macam mana yang bekerja sebagai doktor perubatan yang selalu bermain dengan darah ni Ustaz? Adakah sama dengan pembekam yang mana bertujuan merawat? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bukan nak kata pekerjaan hijamah ni tak boleh ada, kita tak boleh dekat, bukan. Nak bagi tahu bahawa para nabi dan rasul, mereka itu tidak boleh bekerja dengan pekerjaan yang daniyah, yang dianggap keji, dari segi jijik lah. Kerana apa? Akan menyebabkan orang tanfir, lari daripada dia. Pekerjaan itu akan menyebabkan orang tak nak dekat. Contoh dia, bayangkan nabi itu kerja dia membersihkan sapi tank, contoh dia. Kan? Dia membersihkan, nanti dia keluar-keluar tu dalam keadaan bau kotoran, lepas orang datang tengok, ini lari terus, contoh dia. Macam mana dia nak sampaikan risalah? Itu yang dimaksud. Dimaksudkan. Jadi contoh dia, kalau ada orang pada hari ini nak jadi doktor, silakanlah. Itu maksud dia. Yang nak jadi doktor silakan, walaupun dia terpaksa pegang darah, dan itu pekerjaan yang terbaik. Dan ini disebutkan oleh Imam Ghazali. Dia kata perubatan adalah suatu perkara yang sangat diperlukan oleh umat Islam. Bukan umat Islam, society memerlukannya. Maka dia adalah termasuk yang mulia. Tapi sesuai dengan batasnya lah. Jadi seorang doktor dengan hal perubatan. Tak boleh seorang doktor dalam hal perubatan nak jadi mufti pula. Tak boleh juga. Dan janganlah mufti yang bahagian dia keluarkan hukum, tiba-tiba dia nak jadi doktor keluarkan fatwa ni, fatwa perubatan yang mana bukan dalam bahagian dia.
Tapi seorang mufti dia ada pakar rujuk dipanggil dengan ahlul khibrah. Maksud dia apa? Bila dia nak bahas vaksin ni boleh atau tidak, maka dia akan panggil ahli dalam vaksin misalnya dia. Menjelaskan tentang vaksin sehingga kan dia boleh berfatwa vaksin ni halal atau tidak. So dia berbicara sesuai dengan nasihat daripada ahlul khibrah. Kalau kita buka kitab-kitab. Itu jelas di situ, alhamdulillah. Dan bila kita cakap tentang sifat-sifat Rasul ni, kita ada sebutkan tadi tentang amanah, tabligh, sidiknya doktor. Ada juga yang bertanya, kita nak ke Johor, sahabat kita ni bertanya, ada Abdul Malik dari Johor bertanya, di antara sifat Rasul adalah berdakwah. Doktor, bagaimana pula umat kita sekarang ini yang kena berdakwah cara Nabi ke atau macam mana, doktor? Okey, terima kasih. Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah kita. Betul kita kena tiru beliau. Tapi kalau yang ditanya kita kena dakwah cara Nabi dengan maksud apa? Iaitu Nabi dakwah naik unta ke, Nabi berdakwah dengan cara jalan kaki dari Mekah ke Madinah ke, itu bukan konteksnya lah pada hari ini. Iaitu kita kena faham bahawa kalau kita nak kena jalan dari Mekah ke Madinah jalan kaki, hanya nak tiru Rasulullah SAW, meninggalkan kereta api atau kapal terbang, kemudahan, kita nak dakwah, tak dapat dakwah 10 orang, orang lain yang pakai kapal terbang misalnya boleh dakwahkan 1000 orang. So kita kena fahamlah konteks dia. Sebab itulah Allah SWT berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Iaitu apa? Ajaklah kepada jalan Tuhanmu, iaitu dengan hikmah. Iaitu hikmah dia apa? Kena wisdom lah. Dengan wisdom, apa yang dianggap bijak, iaitu wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, dengan cara yang baik. Jadi tiru Rasulullah SAW dari segi akhlaknya, macam mana dia dakwah. Dia mencontohkan, membawa contoh yang baik untuk berdakwah. Ini nampak ni, untuk berdakwah. Bila orang tengok tu Rasul tu, saya macam ni tak boleh lah. Contoh dia, kita baca hadis Syama'il tu, kita terkejut, kita macam ni, Rasul macam ni, beza ni. Takkan kita sebagai umatnya tidak meniru akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dimaksud, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak doktor, dan tinggal sedikit masa lagi untuk kata-kata terakhir dan kesimpulan untuk petang ini. Silakan. Okey, kesimpulan pada petang hari ini, kita ingin mengkhabarkan kepada semua hadirin wal hadirat hafizakumullah bahawa sifat wajib bagi Rasul. Wajib tu apa? Wajib ni wajib akli lah. Iaitu akal tidak boleh mentasawurkan di mana ada para Nabi ini tidak memiliki sifat-sifat ini. Itu maksud dia. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul adalah sidik. Lawan dia adalah kadzib, iaitu menipu. Mereka tidak akan tipu sama sekali. Mereka adalah jujur. Yang kedua adalah amanah. Lawannya adalah khianah. Mereka akan sentiasa beramanah dengan tidak melakukan perkara yang diharamkan. Tidak berkhianat. Jadi jangan faham amanah ni hanya tak curi duit rakyat. Bukan. Maksud amanah ni tidak melakukan perkara yang dilarang atau yang makruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan. Dan yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan wahyu. Lawannya adalah kitman, menyorokkan wahyu. Yang keempat adalah nasihah. Nasihat itu adalah memberi nasihat, iaitu beramar ma'ruf nahi munkar. Dan juga sebagian ulama memasukkan fatanah bahagian daripada sifat wajib para Rasul, dan sebahagian lain memasukkan nasihat termasuk daripada sifat tabligh. InsyaAllah aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. InsyaAllah. Alhamdulillah, itu dia apa yang doktor khabarkan tadi. Itulah orang kata dari sudut akhlak-akhlak Nabi, doktor, yang boleh sama-sama kita hayati, jadikan sebagai contoh, jadikan sebagai panduan. Itulah manual kehidupan kita supaya kita ni semua akan duduk di dalam paksi yang betul, insyaAllah. InsyaAllah. Dia akhirnya, terima kasih banyak-banyak kepada yang bagi Dr. Aiman. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan, InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekian sudah pertemuan kita untuk rancangan Imanuna. Terima kasih untuk anda yang terus ikuti kami di Facebook, juga di setiap frekuensi Radio IKIM. Dan jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Istamiru ma'ana